Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam saya. Okey, hari itu kita sampai nombor 20 20 kan? Ah, Okey, hari ini kita sambung nombor 21 Okey. So, untuk soalan ni kita kena try satu-satu antara yang berikut yang manakah memuaskan ketaksamaan. So, kalau korang contoh, korang ambil A tu, negatif 1, negatif 2. Okey. Masukkan je nilai X tu. Okey, masukkan nilai X tu negatif 1. Okey, negatif 3. So, negatif Y 1 tambah 3. So, negatif Y negatif 4. Okey, Y lebih positif 4 So, jawapan dia negatif 4. Kalau lebih besar, nilai Y tu mestilah lagi kecil. Nilai Y, betul tak? Negatif 2 lagi besar daripada negatif 4. Betul tak? Negatif 2 lagi besar daripada negatif 4. betul. Betul Alright, okay, kita try yang B dulu. Okay, masukkan kosong. So, negatif Y 1. Y lebih besar daripada negatif 1. Betul tak negatif 2 ni lagi besar daripada negatif 1? Salah. Salah. So B dah salah. Okay, B salah. Patutnya jawapan dia A. Tak apa, kita check satu-satu. Lepas tu tengok 3X tolak Y lebih besar daripada 1. Masukkan kosong juga. So, Y lebih besar daripada negatif 1. Betul tak 2 lagi besar pada negatif 1? Kejap. Tak boleh. Salah. Ni pun salah ni, kejap. So, negatif Y lebih besar daripada 1. So, tanda dia akan berubah macam ni. Sebab ni ada sahaja masa form 1, form 2, form 3. Negatif nombor dan huruf, tanda berubah. Betul ke 2 kurang daripada negatif 1? Betul tak? Salah. Salah. Okay, yang ni pun salah kejap. Sempurkan balik.
Okey, Y kurang daripada 2. Betul ke 3 kurang daripada 2? Salah. Betul tak? Salah so jawapan dia adalah A tak apalah, Kak check dah. Okey, boleh faham cara buat dia? Boleh faham tak cara buat dia? Okey, tengok dulu. C. Ya. Ya Haziq, kenapa? Yang arah tu macam mana nak tahu kalau berubah? Sebab tengok yang A tu pun patutnya berubah kan sebab Tu negatif Y. saya rasa saya salah ni juga. Nak sebut sekali lagi lah. Kenapa ni? Kalau macam tu, okey. Saya tak berapa gemar kalau buat yang macam apa yang kena ubah-ubah tanda ni. Okey, tak apa, kita buat sekali lagi. Tengok betul-betul. So, 3x tolak y lebih besar daripada 1. Okey, kalau macam ni, kat y tu ada negatif, lebih baik korang tukarkan y. Lagi selamat. Macam tu. So, 3x tambah 2 lebih besar daripada 1. So, 3x lebih besar daripada 1 tolak 2. 3x lebih besar daripada negatif 1. X lebih besar daripada negatif 1/3. Betul tak negatif 2 ni lagi besar daripada negatif 1/3? Macam salah je. Tak, sorry. Negatif 1. Lagi besar daripada negatif 1/3. Ingat nombor negatif semakin besar nombor tu, semakin kecil nombor tu 1/3 tu perpuluhan. Maksudnya sepatutnya 1/3 tu lagi besar, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. So yang A ni sebenarnya salah. Okay, kejap. Okay, tengok B pula. Kita buat yang Y, saya buat yang Y. Sebab Y tu negatif, saya nak elakkan tu pertukaran tanda. So, 3x tolak negatif 2 lebih besar daripada 1. So, 3x tambah 2 lebih besar daripada 1. So, 3x sama macam A tadi. 1 tolak 2. So, 3x lebih besar daripada negatif 1. X lebih besar daripada negatif 1/3. Betul tak? Kosong lagi besar daripada negatif 1/3. Betul. Okey, sepatutnya jawapannya B Jawapan dia B sorry Okey, cuba cek. Kita cek C dengan D juga. Masukkan Y, Y dia adalah 2 Okey, so 3x 1 tambah 2 3x jadi 3 x 3 bahagi 3 x lebih besar daripada 1. Betul tak? Kosong lagi besar daripada 1? Salah. Salah lah kan? Okey, tengok yang D pula. Gantikan Y sama dengan 3 Okey, 4/3. Betul tak? 1 lagi besar pada 4/3? Salah. Salah sebab yang ni adalah 1/3 1/3 lagi besar
Okey, semua boleh faham tak? Ada soalan lagi nak tanya? Jawapan dia B Ada nak tanya tak? Ada. Tak ada saya. Okey, nombor 22 kita tengok ketaksamaannya mana yang memenuhi syarat di atas. Ingat yang ni maksudnya dia duduk kat maksudnya lebih besar ni. Lebih besar dan tidak sama dengan maksudnya tak ada sama dengan. Sepatutnya dia jadi tanda dia Y lebih besar daripada X tambah 2. Okey, tanda lebih besar. Sebab apa tak ada sama dengan? Sebab dia tanda garis putus. So tak ada tanda sama dengan. Jadi apa korang perlu buat kat sini? C dengan D dah salah. Okey. Okey, C dengan D dah salah. Okey, kalau korang tengok kat sini, dia jadi X tolak Y. So, pindahkan Y ke sebelah, 2 ke sebelah sini. So, korang akan dapat negatif 2. X tolak Y. Okey, pusing balik, korang akan dapat X tolak Y kurang daripada negatif 2. So, jawapan dia adalah B. Okey, cuba tengok betul-betul. Ada soalan nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada, sir. Betul faham Sir, semua ni? Ya. Yang cuma tukar simbol tu cuma yang dia negatif je lah huruf dengan tu. Macam mana tungkar simbol ni? Ah. Dia kalau dekat depan huruf ada negatif. Contoh negatif Y, negatif 2. Macam ni. Kita nak pindahkan ini ke sebelah kan, bukannya kena bahagi kan? So yang macam ni, barulah dia tukar tanda macam tu. Faham? Dekat huruf tu, ada negatif. Bukan yang macam ni. Yang ni tak boleh sebab ni ada huruf kat depan sekali. Dia nak satu huruf, ada nombor, tak kisahlah nombor apa, lepas tu ada negatif. Syarat dia adalah negatif nombor huruf. Tu syarat dia. Okey. Boleh faham tak, Aziz? Boleh sir. Boleh. Yang lain, ni sebenarnya tu masa form 3 tu. Tapi tak apalah. Okey, tengok. Okey, saya tulis dulu dia punya ketaksamaan tu. So, Y lebih besar daripada negatif X tambah 4. Okey, lepas tu dia bagi Y lebih besar daripada X. Y kurang daripada 4. Okey, tengok betul-betul. Untuk ni. Okey, ini kalau saya tulis balik dia jadi Y tambah X lebih besar daripada 4. Betul tak? Betul tak kalau saya tulis balik dia macam tu? Betul. Betul Okey. So, inilah persamaan dia yang putus-putus ni. Macam mana saya tahu? Sebab tak ada tanda, sebenarnya tak ada tanda sama dengan dan garis dia garis putus. Okey, dekat Y ni, tanda dia adalah lebih besar. Bermakna dia berada di atas macam ni. Okey, ataupun selorik je lah. Okey, A dengan D dah salah lah tu. Alright. Okey. Y lebih besar pada X ni, garis ni. Lebih besar maksudnya ke atas. 1. Dah boleh nampak jawapan dah tu. Okey. Y kurang daripada 4. Ni Y kurangkan 4 ni. Okey, lorikkan ke bawah. Okey, kawasan mana yang dilorikkan 3 kali?
Kawasan mana yang dilorekkan 3 kali? B. B. Alright Okey, faham macam mana buat dia? Tak faham, saya kena ulang balik. Tolong tanya, kalau tak faham cakap tak faham. So, ulang balik, sir. Okey. Okey, first step, tulis persamaan dia. Okey, macam mana saya tahu yang ni adalah yang garis putus-putus ni? Sebab saya tengok tak ada sama dengan Y lebih besar. Maksudnya ke atas. Ke atas. Okey. Yang kedua. Y lebih besar atau sama dengan X ni. Garis ni. Ke atas. Ke atas. Okey. Lepas tu Y kurang daripada 4 atau sama dengan 4 ni. Kurang maksudnya ke bawah. Okey, cuba tengok betul-betul kawasan mana yang berlorek 3 kali. Kawasan B. Okey, boleh faham? Boleh faham? Sir. Boleh. Boleh Okey, saya teruskan nombor 24. Okey, maksimum kasut. Maksimum maksudnya paling banyak maksimum. Maksimum ni paling banyak. Paling banyak mesti tanda macam ni lah. Paling banyak maksudnya kurang daripada 500. Kurang atau sama dengan 500. So jawapan dia adalah D. Yang ni ada dalam form 4 Okey. Ini jom kita tengok ulang kaji sekejap. Saya buka sekejap mungkin ramai dah lupa dah ni Okay, jom kita tengok buku teks sekejap. Dia dalam buku teks form 4 tak salah rasa. Nampak? Nampak tak? Nampak, sir. Okey, semua boleh faham kenapa jawapan yang saya bagi macam tu Okey, ada apa-apa nak tanya sampai sini? Tak ada, sir. Okey. Okey, settle maksimum Okey, nombor 25. Okey, tempoh masa penunggang itu berhenti dalam perjalanan dia kat sini. Iaitu 75 tolakkan dengan 60. So,
Jawapan dia adalah 15. Okey. Tapi dekat sini macam ada tak kena Dalam bahasa Inggeris dia pakai hours. Kalau dalam hours sepatutnya dia dalam pecahan. Okey. Sebab kat sini korang tolak ni je. Dia kata berhenti dalam perjalanan dia. Okey, dekat sini dia berhenti 75, 15 minit. Kalau 15 minit sepatutnya kalau dalam jam adalah 1/4 jam kan? Ataupun 0.25 jam. Tapi tak ada. So setandakan A lah sebab sepilih jawapan dalam minit ikut bahasa Melayu. Okey Boleh? Boleh. Okey, graf satu zarah dari O ke titik P sejauh 50 meter dan kembali semula ke titik O dan tempoh T saat. Okey, hitungkan laju purata. Ingat laju kalau dalam fizik laju formula dia adalah jarak Kalau dalam hal laju dia pakai formula sesaran. So kalau jarak sini 50, sini 50. Masa 7 minit. Okey, tetapi dia nak tukarkan kepada saat. Korang darabkan dengan 60. Jadi korang dapat 420 saat. Jadi 50 tambah 50, 100. Korang bahagikan dengan 420 saat. Dapat berapa? .24. Okay, 0.24. Jawapan dia adalah C. Okey, semua boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Okey. Graf laju masa bagi sebuah teksi yang bergerak daripada O ke bandar S. Cari kadar perubahan laju bagi teksi itu dalam 10 minit terakhir sini. 10 minit yang terakhir. Alamak. Oh, 10 minit yang terakhir. Betul ke 10 minit terakhir ke 15 minit terakhir? Okey, dia tulis patutnya 35 hingga 50, 15 minit Betul tak? Mana ada 10 minit? 15 minit. Okey, tak apa, saya ambil dia yang ni Alright. Okey, kadar perubahan laju korang kan ajar pakai koordinat. Sebab kadar perubahan laju sama dengan pecutan. Okey, 35. So, pecutan lah. Ataupun korang pakai formula kecerunan. Iaitu 80 tolak 35. Di mana ni Y2, X2, ni X1, Y1. Perkan dengan 50 tolak 35. Okey, cuba kira dapat berapa? Tiga. Dapat 3 jawapan dia adalah C. Okey. Okey? Boleh? Abaikanlah ni patutnya 15 minit terakhir ni. Okey? Boleh saya teruskan? Boleh sir. Right. Tak faham ke nak seulang cakap Okey, cari nilai T. Okey, dia kata kat sini, soalan ni, dibagi jika laju purata motosikal itu. Laju purata macam laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, dia dah bagi laju kat sini. Okey, laju dah bagi settle. So kita kena bagi kira jarak. So jarak kita kena kira luas setiap satu tu lah. Luas
Okay, ni A, ni B, ni C. Okay, tengok betul-betul. Okay, bentuk trapezium ya yang A tu. So ini adalah 0.2. Tinggi dia adalah 60. Yang ni adalah 20. So luas dia 1/2. Hasil tambah sisi yang selari iaitu 20 tambah 20, 60. Darabkan dengan 0.2. Okey, dapat berapa? Tolong kira. Sepuluh. Dapat 10 Okey, ini sama dengan 10. Okey, yang ni pula 1/2 darab 60 tambah 40 Silap darabkan. Apa dia? Berapa? 8. 8 Okey, Yang itu, yang atas. 8. Okey, yang Ah, yang atas ni 8 itu Okey, ni berapa dah kira belum? 5. 5. 5 So, betul lah 5. Okey, yang last kali ni, kan ni T. Ni nak kira ni, dia kena buat T tolak 0.3 darab tinggi dia adalah 40. Maksudnya 40 darab T tolak 0.3. Okey, kena darab. So, 40T. Okey, 40 darab 0.3 dapat berapa 12. Okey, jadi ni 40T tolak 12. Okey, saya nak korang tengok dulu yang A, B dan C dulu. Kalau ada soalan, tolong kemukakan. Sebagi masa seminit untuk korang tengok.
Okey, ada soalan? Tak Ada ada, soalan Sir. tak? Okey, jadi yang tu setambah semua. Jarak untuk jarak. Sama dengan 8 tambah 5 tambah 40T tolak 12. Okey, yang nombor ni 8 tambah 5 tolak 12, tolong selesaikan dapat berapa? 1. 1 jadi 40T tolak 1. Masa dia adalah T So kita sambung laju dia 42.3 sama dengan 40T tolak 1/T. Okey, bawa ni atas. So darab 42.3T tolak 40T sama dengan -1. -1 Okey, so nanti korang dapat Sekejap. 2.3T. Okey, sama dengan -1. T sama dengan -1 bahagi 2.3. Dapat berapa Negatif 0.43. Abaikanlah negatif tu sepatutnya jawapannya kena positif iaitu 0.4. Okey, cuba cek balik ada tak salah. Cuba cek tengok balik ada apa-apa lagi, ada sesalah ke apa, tolong bagi tahu sir. Saya rasa jawapan dia memang setulis 0.4. Okey. Abaikanlah kalau jawapan tu negatif, sepatutnya jawapan positif Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okey. Julat paling besar, kita kena ingat macam mana cari julat yang paling besar. Nombor yang paling besar tolakkan dengan nombor yang paling kecil. Nombor yang paling besar tolakkan dengan nombor yang paling kecil. Paling besar tolakkan dengan nombor yang paling kecil. Okey. Cuba korang tolak antara A, B, C dengan D yang mana memberikan perbezaan yang paling besar. D, sir. Jawapan dia adalah D Betul Bila korang tolak perbezaannya yang paling besar. Faham ayat saya tu? Faham. Yang lain ni diam je, faham ke ni semua ni? Oi. Faham. Faham. Aduh. Faham. Ada pun. Alright. Yelah saya tahulah korang dah cuci di Bali. Okay. Okay. So dia nak kira sisihan piawai. Okay, sisihan piawai ialah formula dia adalah nanti kena punca kuasa 2 kemudian
Hasil tambah nombor tu kuasa 2 bahagikan dengan bilangan nombor tolakkan dengan min kuasa 2. Bermakna korang kena kira min dahulu. Okey Kak, depan sekali dekat muka surat awal-awal ni dia dah bagi tahu formula untuk setiap satu tu. Tapi kalau kita hafal lagi bagus. Okey, nak kira min 100 tambah 105 tambah 93 tambah 42 tambah 13 bahagikan dengan 5 nombor. Okey, dapat berapa min? 2 tempat perpuluhan. $70.6. 70.6. Okey, sekarang kita nak cari hasil tambah kuasa 2. Maksudnya semua data ni akan dikuasa 2 lepas tu tambah. 100 kuasa 2 tambah 105 kuasa 2 tambah 93 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2 tambah 13 kuasa 2. Okey, tolong kira dapat berapa? 31,607. 31,607 Betul? Betul Betul. Alright. So 31,607 bilangan data ada 5, min dia adalah 70.6. Tetapi korang kena kuasa 2kan dia. Okey, kira dapat berapa? Dapat berapa? Satu 337.04. 1337.04. Ni. Okey, puncakan dia. 36.57. Yes, 36.57. Okey, nampak jawapan dia ada tu. Formula je, tak ada benda yang saya nak terangkan lagi. Right. Okey. Jumlah antarkuartil dan sesian piawai bagi suatu set data adalah 3. Dan 1.8 masing-masing. Hitung jumlah antarkuartil dan variance yang baru jika setiap cerapan dalam set data itu didarab dengan 3. Okey, masalahnya kat sini sesian piawai dia adalah 1.8. Jadi apa korang perlu buat? Sesian piawai dia jawapan dia dipuncakan. Jadi kalau korang nak cari dia punya variance kena kuasa 2. Iaitu 1.8 korang kena kuasa 2 baru dapat variance. Okey, berapa 1.8 kuasa 2? Satu 1.8 kuasa berapa? 3.24. Okey, 3.24. Sekejap. Sekejap. Oh, okey. Sorry, salah. Sorry. Dia kan suruh darab 3. Okey. So, korang kena darab 3 dahulu. Iaitu 1.8 korang darab 3. Dapat berapa?
5.4. Okey, sebab nak cari variance, sebab dia minta variance Okey, kuasa 2 dapat berapa? 29.16. Yeah, 29.16. Nampak? Jawapan dia antara B ataupun D. Okey. Sama juga jumlah antara kuartil dibagi 3, korang kena darab 3, iaitu 3 darab 3 dapat 9. So jawapan dia adalah donkey. Okey, maksudnya sisian piawai tu kena darab 3 dahulu. Lepas tu baru korang kuasakan dia. Okey. Boleh. Boleh saya teruskan lagi. Boleh, sir. Boleh. Okey, ni semua ni formula Okey, satu set data mempunyai 20 nombor min dan sisian piawai bagi nombor-nombor ini adalah 9 dan 2 masing-masing. Cari hasil tambah kuasa 2. Okey, min sama dengan semua nombor bahagikan dengan 20. So min dia bagi 9, semua nombor 20. So 20 darab 9, korang dapat jumlah semua nombor tu adalah 180. Okey, hasil tambah semua nombor tu adalah 180. Okey, tapi kita tak perlukan ni saya rasa. Kita terus guna formula. Sebab dia bagi standard deviation ataupun sisian piawai. So kita terus guna formula ni. Sisian piawai punca hasil tambah kuasa 2 bilangan data 20, min dia adalah 9. Okey. So tempat sisian piawai tu gantikan dengan 2. Okey. So bawa punca ke sebelah So jadi 2 kuasa 2 Okey. 9 kuasa 2 dapat 81. 4 tambahkan dengan 81 sama dengan hasil tambah kuasa 2 per 20. Okey, so dapat 85. Korang darabkan dengan 20. Okey, dapat berapa? Dapat berapa 1,700. 1,700. Okey, nampak formula lagi. Okey, seterusnya. Konsep SMART. Okey. Kalau korang baca kat sini, konsep SMART ni dia kena ada perancangan yang baik, kan? Okey, ada perancangan yang baik. Okey, korang tengok jawapan ni. Betul tak kalau saya nak buang B dengan C? Tak boleh masuk dalam SMART sebab B dengan C ni dia menyimpan sebahagian kecil gaji bulanannya untuk membeli sebuah komputer riba dengan berharga 1,500 hujung minggu ini. Dia simpan duit sikit, lepas tu nak beli hujung minggu. Boleh tak? Tak. Tak. Smart lah kan. Zainal berminat untuk membeli sebuah motosikal berharga 11,000 pada bulan depan sekiranya beliau mendapat kerja. Adakah dia smart? Tak. Dapat kerja bawa beli motor. So B dengan C salah. Okey. Sekarang korang kena pilih antara A dengan B. Yang mana yang mematuhi konsep SMART? Okey. Yang mana mematuhi konsep SMART? Adakah korang nak tengok nota balik?
Smart. Matlamat mestilah tepat dan jelas agar mudah dikenal pasti dan dipahami. Matlamat mestilah dapat diukur, dipantau dan direkodkan. Matlamat mestilah mempunyai peluang untuk dicapai. Matlamat mestilah munasabah untuk dicapai. Matlamat mestilah mempunyai tempoh masa yang jelas, tarikh mula dengan tarikh akhir. Okey, tengok antara A. K menyimpan 1,000 sebulan daripada gajinya yang berjumlah 4,000 untuk membeli sebuah telefon bimbit berharga RM3,000 dalam masa 3 bulan. Yang D pula, Ravi menyimpan 200 daripada 3,500 gaji bulanan dia untuk membayar wang pendahuluan kereta baharunya berjumlah RM4,800 dalam tempoh 2 tahun akan datang. E jawapannya. Jawapan dia D. Kenapa kau pilih D? Haziq. Tak saya jawab A tadi. Kau jawab A? Kenapa kau pilih A? Sebab dia dapat capai nak beli 3,000 tu sebab dia simpan 3 bulan. Sebulan tu simpan 1,000. Dia beli Yang 3 ni bulan boleh dapat 3,000 dia simpan. Ni 2 tahun, 24 bulan. 24 kali dengan 200 bukan 4,800. Tercapai juga. Oh. Sebab dia katakan datang. Oh, yang ni tak jelas. D ni tak jelas kan? Sebab dalam satu syarat dia mesti mempunyai mana ni? Masa yang jelas. Nampak? Okay, akan datang tak tahu bila kan? Okay. Okay? Okay. So, jawapan dia adalah A. Akan datang ni kita tak pastilah bila Okay. Okay, nombor 34. Jack Fur. Macam pernah dengar Jack Fur tu kat mana Jack Fur tu kat mana Kampung People. Kampung People. Alright. Menyimpan 10% daripada jumlah pendapatannya serta RM150 untuk dana kecemasan. Hitung pendapatan lebihan Jack Fur. Okay. So, duit simpanan dia adalah gaji dan allowance. Jumlah pendapatannya adalah gaji dan allowance. Okay. So, tambah 2 ni dapat berapa? 3,750. Alright, 3,750. Kalikan dengan 10/100 dapat berapa? Sebab dia nak simpan. 375. 375 dia simpan Okay. Okay. Lepas tu dia kata 150 untuk dana kecemasan. Okay, tambah 375 tambah 150 dapat berapa? 525. 525. Okey, sekarang 3750 ni tolakkan dengan 1800, tolakkan dengan 2000 dengan 220, tolakkan dengan 300, tolakkan dengan 200, tolakkan dengan 350, tolakkan dengan 525. Bakinya berapa? 355. 355. Jawapan dia adalah A. Dia nak duit lebihan dia. Okey, boleh faham simple sangat ni. Tolak je. Tapi korang kena tahu yang mana dia punya pendapatan. Kalau korang tak faham masuk allowance, jadi korang tak pastilah itu adalah pendapatan. Okey. Seteruskan lagi Boleh saya. 35. Puan Nadira Financial Plan. Plan kewangan.
Yang manakah betul? Okey, jom tengok. Okey. Pendapatan bersih dia 2,900. Pendapatan pasif dia tambahkan dengan 500 gaji jumlah pendapatan bulanan. Okey, 3,200 sebab total pendapatan dia adalah 3,400. Tapi sebab dia tolak dana kecemasan, jadi tinggal 3,200. Okey. So pembelanjaan ni kena tolakkan dengan 2050. Okey. Lepas tu tolakkan dengan 1,220. Okey, dapat berapa? Betul ke setolak ni? Makanan dan minuman 1,220. Okey, betul. Okey, 2,050 betul. 3,400 tolak simpanan tolak 2050 tolak 1220. Okey, kau dapat berapa Hello? Jawapan dia negatif kan? Negatif 70. Okey, tak adalah jawapan kat sini, tapi kalau kita pilih patutnya jawapan dia antara A atau B lah. Tapi jawapan dia aliran tunai negatif sebanyak 70. Okey? Boleh faham Boleh faham macam mana kira dia? Boleh. Boleh, sir. Okey, ada beberapa yang salah lah. Okey, so Hafizah ingin membeli sebuah rumah yang berharga 350,000 dengan bayaran muka sebanyak 10% dalam masa 3 tahun daripada sekarang. Hitung sepanjang bulanan yang perlu dibuat oleh Hafizah bagi mencapai matlamatnya. Okey, 10% tu maksudnya 10 perkan dengan 100 darabkan dengan 350,000. Okey, betul ke 35,000? Betul tak dapat 35,000? Betul. Okey, dia nak dapat masa 3 tahun. 3 tahun maksudnya 1 tahun 12 bulan maksudnya 36 bulan. Bahagikan dengan 36 bulan dapat berapa? 972.22. 972.22. Nampak dia kena simpan setiap bulan untuk mencapai target tu. Okey? Boleh semua? Boleh. Boleh. Ni baru matematik. Okey. So, seterusnya kita dah semakin nak habis paper 1. Okey, dia ada merah 15, hijau tak tahu. Kebarangkalian mendapat guli merah adalah 5/19. Bermakna kebarangkalian untuk mendapat guli hijau berapa per 19? Belas. 14/19. Okey, semua tahu macam mana dapat 14? Semua tahu macam mana dapat 14? Tahu. Tahu. Tahu okey. So 5 kali berapa dapat 15?
3. Kali 3 kan? Okey, so 14 kali 3 untuk cari hijau. Dapat berapa? 42. 42. So jawapan dia adalah B. Okey, teruskan lagi. Terdapat sejumlah 56 orang peserta dalam suatu pertandingan, 12 daripadanya adalah perempuan. Okey. Bermaksud 56, kalau perempuan 12, lelaki 44, betul tak? Sebab jumlah dia 56. Betul tak? Betul. Betul Okey, okey semua. Okey. Kemudian seramai 37 orang peserta lelaki menarik diri. Tolak 37 ni. Pengecut punya lelaki. So tinggal berapa lelaki? 7. 7. 7 lelaki tinggal. So jumlah orang pun kena tolak lah 37. Tinggal berapa jumlah orang? 19. 19 sahaja. So soalan dia, nyatakan kebarangkalian bahawa peserta yang dipilih itu adalah lelaki. Lelaki 7 yang tinggal daripada jumlah yang tinggal iaitu 19. So jawapan dia adalah A. Okey. Okey, nampak Boleh faham Kita Boleh, teruskan. sir. Right. Okey, rantau belorik tu tak sekata Okey. Tinggi dia cm. Panjang PQ dia 6 cm. Okey, nak cari luas dia 1/2 darab 6 darab 4. So korang akan dapat 12. So dia nak kawasan belorik 2/3. Tapi dia nak yang tidak belorik iaitu 1/3. Jadi 1/3 darabkan dengan 12. So jawapan dia adalah 4. Okey. Boleh semua? Boleh faham? Faham. Soalan dia simple saja tapi mungkin korang tak tahu formula dia. Ada dekat form 1 Okey. Last kali. Okey, sebuah beg mempunyai 8 batang pen biru. 1 batang pen merah. Okey. So jumlah dia 9. 2 batang pen dipilih secara rawak satu persatu tanpa dikembalikan. Satu persatu tanpa dikembalikan. Hitung kebarangkalian kedua-dua pen yang dipilih adalah warna biru. Okey, kebarangkalian untuk mendapat warna biru adalah 8/9. Kebarangkalian untuk dapat warna merah ialah 1/9. Sekarang ni dia nak dua-dua biru. Okey. So yang pertama 8/9. Okey. Disebabkan dia tidak dikembalikan, dia kena tolak 1. Tolak 1. Sebab kita dah ambil biru 1, kita letak tepi. So tinggal 7, jumlah pun tinggal 8. Okey. So korang akan dapat 56/72. Boleh kecilkan tak? Boleh. Jawapan dia berapa? 7/9. 7/9. 2/9. Okey, ada soalan tak untuk yang ni? Ada soalan nak tanya?
Tak ada saya. Tak ada Okay, so habislah untuk paper 1. Okay, untuk next class akan bincang paper 2 pula. Lepas ni saya akan send kat korang paper 2. Okay, tak ada soalan langsung nak tanya? Betul Okay, tak ada Okay, lepas ni kita jumpa untuk admat. So yang ambil matematik, so saya ucapkan happy Deepavali in the day. Okay, bye. Bye semua. Thank you, sir. Terima kasih saya.